Kata orang, cinta itu boleh diumpama bagai makan sambal belacan, kerana cinta itu menghidupkan pengharapan, menguatkan hati, memberi ruang kepada kita untuk mengenali dengan lebih mendalam sang jelita Realme CT2 Pro. Aku bored, man. I'm in love, man. Sebuah peranti flagship yang paling premium pernah dihasilkan oleh Realme. Susuk tubuhnya yang mampu melemahkan lutut setiap perawan. Panel belakangnya menggunakan bahan alam semula jadi yang mana menghasilkan permukaan yang kesat-kesat lembut, membuatkan aku khayal dan berfikir sejenak. Ni anak siapa duk buah sangat, duk contang belakang ni, aduh. Tapi tetap menawan. Kemudian, skrin AMOLED W-Quad HD+, 6.7 inci, merembeskan baik-baik warna yang telus dan ikhlas. Pada 100% DCI P3 gamut warna, nescaya menggamutkan suasana. Dengan 1400 nits kecerahan menyuluh kehidupan kau yang gelap itu. Skrin 120Hz nya dengan panel LTPO 2.0 melalui pengamatan aku diselia dengan baik oleh antarmuka Realme UI 3.0, melompat dari aplikasi ke aplikasi lain dengan sangat fasih tanpa menimbulkan sebarang keraguan, memberikan nafas segar seperti coklat Hex. Hanya aku cinta kau seorang. Ciri tambahan seperti sidebar untuk pintasan aplikasi, flexible window untuk paparan kedua secara terapung, memberikan lebih flexibility menjalankan dua tugas dalam satu skrin. Ianya turut dibantu dengan RAM 12GB LPDDR5 dengan bacaan memori lebih pantas dan simpanan 256GB UFS 3.1, mengelakkan keadaan tersengguk-sengguk. Melalui Realme UI 3.0 kali ini, berdasarkan Android 12, terdapatnya pemboleh ubah bentuk ikon, saiz, tema warna, cahaya sisi tepi, edge lighting dengan beberapa pilihan tucin miau miau miau. Kau juga boleh ubah sifat skrin mengikut nafsu serakah. Sama ada mahukan paparan image yang lebih tajam melalui image sharpener. Kemudian terdapat pilihan di antara dua, sama ada tontonan video lebih memercik warnanya atau video yang lebih lancar pergerakannya. Melalui baka Android 12, ia turut hadir dengan ciri privacy dashboard untuk mengawal kebenaran setiap aplikasi yang sedang aktif menggunakan lokasi, mikrofon, kamera, termasuklah sensor-sensor yang lain. Semua ini disusun dengan kemas beserta garis masa dan tarikh setiap aplikasi yang aktif menggunakan semasa kau tengah tidur. Bermakna ada orang yang sedang memerhati. Kemudian fungsi game toolkit sebagai alat bantuan ketika sedang bersilat dalam medan pertempuran. Menurut Realme, mereka memberi jaminan selama 3 tahun untuk kemaskini Android dan sekurang-kurangnya 4 kali kemaskini security. Umpama Queen Daenerys, Mother of Dragon, The Unborn and the Breaker of Chain, Realme CT Pro dikatakan memiliki sistem penyejukan dengan binaan keluli tahan karat yang digelar sebagai stainless steel vapor cooling max. Wow! Dengan permukaan lebih luas pada 36,761mm persegi bersama lapisan alloy untuk menjinakkan 8 ekor naga generasi pertama yang dikatakan telah menghangitkan beberapa jenama lain Dracarys. Jadi, macam mana pengalaman menggunakan chip Snapdragon 8 Gen 1 di Realme GT2 Pro ni? Well, PUBG Mobile pada tetapan grafik HDR dan FPS ekstrim dapat digalas dengan jayanya pada purata bacaan 57 ke 60 FPS dan suhu mencecah 42 darjah Celsius. Masih ada rasa haba-haba kepanasan dia, tapi ia tidaklah sampai tahap melecur yang membuatkan tangan kau menggigil. Dengan bateri 5000 mAh yang mampu bertahan sekitar 4 jam untuk gaming yang berterusan dan pengecasan pantas SuperDart 65W mengambil masa hanya 33 minit untuk pengisian penuh. Ia turut dilengkapi dengan sistem audio dual stereo speaker Dolby Atmos. Untuk kamera, Realme CT2 Pro kali ini membawakan fungsi kamera makro yang kita boleh jumpa pada Oppo Find X3 Pro. Pergi mampus kata orang. Gimik tak gimik, asalkan mampu bekerja dengan baik, itu saja dah cukup bagi aku. Kerana kamera makro 3 megapiksel ini membawa lebih keseronokan.
Terdapat beberapa ciri yang sama seperti kalau S, AI Portrait, Dynamic Bokeh, Bokeh Flare dan ada tambahan seperti Mode Street di mana terdapat pilihan jarak fokal yang sinonim dengan street fotografi 50mm, 24mm dan 12mm. Kamera utama 50MP f1.8 Sony IMX 766 menghasilkan imej yang terang bersama tone yang jelas dengan shadow sedikit gelap dan highlight sedikit cerah. Hasil gambar dalam keadaan backlight juga dilihat kemas dengan warna dapat dikekalkan. Kamera hadapan 32MP f2.4 Sony IMX 615. Antara kejutan yang paling tidak dijangka, imej wajah subjek nampak lebih garang, lebih ganas dengan kontras dan shadow yang keras. Damn, that jawline though. Kamera kedua 50MP f2.2 sudut luar Samsung ISOCELL JN1 turut menghasilkan imej yang sangat baik dan pada waktu siang hasil gambar mengekalkan white balance yang hampir sama seperti kamera utama. Ini bermakna switching antara kamera rasa seamless. Pun begitu, ada sedikit kesan cacat di bahagian tepi gambar, tetapi masih lagi boleh dimaafkan kerana apabila bercakap tentang kamera sudut luas yang terdapat pada Realme CT2 Pro ini, kamera sudut luas seperti penari tiang Las Vegas yang dapat meregangkan sudut seluas 150 darjah di mana akan memperlihatkan lengkungan di bahagian tepi. Ini juga adalah bukti yang bahawasanya bumi itu sfera. Tiba. Agak menarik kamera sudut luas 150 darjah ini. Kendati pun begitu, apabila dalam mode fish eye, badan subjek kelihatan aneh membujur, kaki menjadi halus dan nampak kelakar. Dan secara keseluruhannya gambar nampak comot. Mode malam jangan diletakkan harapan kualiti yang baik. Terdapat kehilangan perincian. Sebagai sebuah peranti flagship, cara keseluruhannya gambar kurang kemas. Realme UI 3.0 seperti sedia maklum adalah salinan semula kalau S12 kepunyaan Oppo. Terdapat fungsi tambahan buatan tangan Realme sendiri melalui Realme Lab seperti kadar degupan jantung dan sambungan dua phone telinga, Bluetooth dan berwayar secara serentak. Namun malangnya, lubang silaturahim 3.5mm, lubang penyatuan ummah para gamers tidak kelihatan. Sebenarnya untuk takut harga dia, kalau kita tengok dekat pasaran sekarang ni dengan apa yang ditawarkan, tak ada aspek yang aku boleh letakkan sebagai bad. Tapi apakan daya, dunia ini penuh ketidakadilan kerana kita tidak boleh menolak sebagai sebuah peranti flagship. Peranti ini kehilangan beberapa ciri premium seperti kalis air, pengecasan tanpa wayar, Netflix tidak menyokong tontonan HDR dan yang terakhir, mungkinlah satu-satunya aspek yang aku boleh letakkan sebagai bad adalah ketiadaan kamera telefoto. Dan dengan ketiadaan kamera telefoto sedikit sebanyak merencatkan hasil gambar. Dan aku sangat pelik kenapa mode portrait masih tak ada lagi cara untuk mengubah kabur pisahan antara subjek dan latar belakang selepas gambar telah diambil, kerana untuk mengubah kaburnya masih lagi dalam bentuk circle dan rectangle. What the? Dan aku pelik kenapa mereka tak sertakan juga fungsi zoom untuk mode portrait tu. Kita tahu tak ada telefoto, tapi rapatkan sikit boleh tak? Walaupun sekadar digital zoom kan? Dan itulah menjadi satu-satunya kelemahan terbesar Realme CT2 Pro ini. Woi, Han nak aku cakap macam mana lagi? Kat mana lagi yang Han tak faham? Xiaomi 12 MIUI ini adalah peranti yang paling berbaloi untuk Han dapatkan sekarang ni. Kalau berbaloi tu ada bapak, aku dah pergi jumpa lah bapak dah masa meminang. Mungkin ada yang akan tanya antara Galaxy S21 Ultra yang tahun lepas punya. No, stop. Jangan ambil yang ni. Akhir kata daripada aku, kalau tak dipecahkan tabung KWSP, manakan datang Realme GT2 Pro nya. Aku Boardman, what like, what cool, what peace man.